Hari ini kita pergi ke muka surat 2, buku teks. Belajar 1.1a menerangkan maksud ubahan langsung. Okey, pertama, mari kita tengok pada rajah di sini. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini ialah ubahan langsung. Kita fokus pada ubahan langsung saja. Okey, pada rajah sini kita nampak ada seorang tukang masak. Dia sedang menyediakan bahan yang perlu dia sediakan supaya dia dapat hasilkan bilangan hidangan yang diharapkan. So, di mana kita nampak sini diberitahu kalau tukang masak ini nak sediakan 10 hidangan, dia perlu sediakan 5 cawan beras. Manakala kalau dia nak sediakan 20 hidangan, dia perlu sediakan 10 cawan beras. So, apa yang kita lihat di sini ialah kalau saya nak lebih banyak hidangan, saya kena sediakan lebih banyak bahan, contohnya beras. Jadi apabila kita nampak dua pemboleh ubah, hubungan mereka adalah dalam keadaan pemboleh ubah pertama bertambah, kedua juga turut bertambah. Jadi kita cakap yang ini ialah ubahan langsung. Sebaliknya, kalau sekarang cikgu dapati bahan yang digunakan sudah berkurang, jadi sudah tentu bilangan hidangan yang dihasilkan atau disediakan juga akan turut berkurang. Okey, so hubungan yang diberikan dalam bentuk pertama bertambah, kedua akan ikut. Kalau pertama berkurang, kedua akan turut berkurang. Jadi ini panggil ubahan langsung. Okey, dalam kehidupan harian kita ada lagi situasi-situasi lain yang melibatkan hubungan perubahan kuantiti. Perubahan kuantiti ialah seperti yang tadi kita kata pemboleh ubah yang pertama, pemboleh ubah yang kedua. Itu panggil kuantiti. Pemboleh ubah yang memberikan nilai kuantiti kepada kita. Okey, so dalam kehidupan yang selalu kita alami adalah contohnya, kalau cikgu memandu, cikgu pergi ke tempat yang lagi jauh dan cikgu naik teksi, cikgu akan kena tambang. Betul tak? Kalau cikgu naik kereta sendiri, jadi cikgu akan consider minyak yang perlu cikgu isi. Betul tak? So, apabila saya pergi ke tempat yang lebih jauh, maksudnya saya kena sediakan tampang teksi yang lebih banyak. Kalau saya memandu sendiri, jadi kalau saya pergi ke tempat lebih jauh, jadi saya perlu isi minyak yang lebih banyak. Okey, keadaan kedua. Jumlah faedah yang diperoleh mengikut tempoh dengan kadar faedah tertentu. Contohnya saya masuk wang ke dalam bank. Kalau saya masuk dengan lagi banyak wang, maksudnya akhir tahun saya akan dapat lagi banyak faedah. Betul tak? Kalau saya tak mampu, saya masukkan bilangan wang yang kurang, maka faedah saya yang diperolehi pada akhir tahun juga akan kurang banding dengan saya masuk banyak. Okey, yang ketiga, ini dari buku teks. Okey, jumlah dolar Singapura yang diperolehi mengikut jumlah ringgit Malaysia yang ditukar. So, contohnya saya pergi money changer. Saya bawa RM100 Malaysia. Dengan saya bawa RM200 Malaysia untuk ditukar. Mana akan lebih banyak? Sudah tentu. Apabila saya bawa duit yang banyak untuk ditukar, saya akan dapat duit yang lagi banyak. Sing dollar yang saya dapat tukar akan jadi lagi banyak. So, dalam keadaan yang ini, kita panggil semua situasi yang cikgu sebut tadi, dia adalah ubahan langsung. Kenapa? Sebab kita tahu, apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama. Ataupun, apabila pemboleh ubah Y berkurang, maka pemboleh ubah X juga berkurang. Di mana kita tahu, dua pemboleh ubah ini dalam keadaan yang mana pada arah yang sama. Okey, hubungan ini juga ditulis sebagai
Y berubah secara langsung dengan X. Jadi, mereka akan mempengaruhi antara satu sama lain sebab mereka pada arah yang sama dan mereka adalah pada kadar yang sama. Kadar yang sama. Okey, mungkin kamu masih kurang faham tentang ubahan langsung. Tak apa, mari kita tengok lagi beberapa contoh lain. Okey, contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Seperti mereka yang ada pengalaman bekerja. Kalau kamu kerja 2 jam dengan kamu kerja 5 jam, mana lebih banyak gaji anda? Selalunya yang 5 jam itu dapat gaji yang lebih banyak kan? Betul tak? So, yang ini kita dapati jumlah gaji akan bertambah apabila jumlah jam anda bertambah. So, kalau sekarang cikgu kata jumlah gaji adalah akan berubah dalam keadaan yang macam mana jika cikgu dapati bilangan jamnya bertambah 2 kali ganda. Jadi, jawapan anda tentulah jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Kalau cikgu cakap bilangan jamnya berkurang sebanyak 40%, jadi jumlah gaji juga akan berkurang sebanyak 40%. Okey. Jika didapati jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Jadi, cikgu boleh terus dapat tahu, jumlah jam yang telah pekerja itu bekerja mestilah separuh daripada jumlah jam asal dia bekerja. So ini ialah ubahan langsung. Dia berubah pada kadar yang sama. Mari kita tengok lagi contoh lain yang cikgu petik daripada buku teks KBSM, iaitu buku teks yang lama. Dia berikan maklumat dalam bentuk jadual. So mari kita tengok jadual ini. Jadual ini mengkaitkan harga garam dan juga jisim garam tersebut. Kalau 2 kg garam, kita kena bayar RM3.60. Kalau kita kali gandakan jisimnya, so tadi berapa? Tadi 2 kg. So kalau cikgu dikali ganda 2 kan, maksudnya cikgu darab 2. So cikgu akan dapat 4 kg. So apabila dapat 4 kg, saya kena bayar dengan dikali gandakan. Betul tak? So saya kena bayar RM7.20. So perubahan yang kita dapat lihat ini ialah apabila jisimnya dikali ganda atau diganda 2 kan, manakala harga juga diganda 2 kan. Kalau B, sebaliknya, didapati jisim garam itu menyusut 50%. Maksudnya, saya kena separuhkan. 50/100 ialah separuhkan. Jadi, katakan sini, cikgu nampak 6. Bayar RM10.80. Saya menyusut 50%. Maksudnya, dari 6 kg saya separuhkan. Saya dapat 3 kg saja. So, bayaran saya juga kena separuhkan. Itu menyusut juga 50%. Jadi, hanya perlu bayar RM5.40. Latihan yang dari buku teks KBSM juga. Kalau sekarang diberi bilangan pen dengan jumlah harga yang diperlu bayar juga sama. 1 pen harganya RM3. 2 pen sudah tentu RM6. 3 pen sudah tentu RM9 dan sebagainya. So sekarang, nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Jadi mari kita tengok, kalau jumlah harga pen dikanda 3 kan. Kanda 3 ialah apa? Kanda 3 ialah darab 3. So saya ambil pen dengan harga pasangan ini. So, kalau saya kanda 3 kan bilangan pen. So, dari 1 pen, saya darab 3, saya dapat 3 pen. Lepas tu, bayaran pen yang perlu saya bayar adalah 3
Kali 3 juga kan? So, kali 3 saya dapat RM9. Okey, so betul tak? Dalam jadual ini dia gambarkan RM9. Betul tak? Betul. Jadi, dikali ganda. Diganda 3 kan? Okey, B. Jumlah harga pen diganda 2 kan apabila bilangan pen ditambah daripada 3 batang kepada 6 batang. Okey, kita tambah dari 3 batang. Lepas tu, nak pergi ke 6 batang. So, cikgu highlight 3 batang pergi 6 batang. So, didapati ini 3 darab 2, 6. So, 9 darab 2, 18. Betul tak? Okey. So, kita dapati ditambah 3 batang. Dia diganda 2 kan? Pernah tak? Benar. Sebab diganda 2 kan maksudnya ialah darab 2. So, 9 darab 2, 18. Betul. Okey. C. Apabila bilangan pen yang diberi diseparuhkan. Jumlah harga pen diganda 2 kan? Macam salah je kan? Sebab kalau kita nak separuhkan, maksudnya kita sudah kurangkan bilangan pen yang diberi. Mestilah kita bayar kurang. Okey, macam mana buktikan? Mari kita ambil dari jadual. Katakan, pada asalnya saya beri 4 batang pen. Saya bayar RM12. Saya separuhkan bilangan pen. Maksudnya, saya darab setengah atau separuhkan. So, saya dapat 2. Saya sepatutnya hanya bayar RM6. Tapi sini dia tulis diganda 2 kan? Betul ke? Tidak. Ganda 2 ialah darab 2. Ini sepatutnya dia tulis diseparuhkan. Jadi, ini palsu. Okey. Jadi, untuk bahagian ini, cikgu harap anda sudah faham. Dan kita akan sambung dalam video yang lain lepas ni.